Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Mimi Saleh dalam FB Live Walk the Walk with Mimi. Malam ni berjumpa sekali lagi. Malam ni kita buat awal sikit pukul 9.30 Ada meeting sebenarnya pukul 10.30. Jadi insyaAllah dalam 30 ke 45 minit kita akan bersembang mengenai Swaterbit. Jadi kawan-kawan saya, tahun ni saya ramai jumpa penulis Swaterbit. Mungkin kerana ni mungkin kita apa yang kita listkan apa yang kita nak sembang. Satu, saya cerita dulu macam mana saya mula menulis Swaterbit pada tahun 2004. Ada beza tak tahun 2004 dengan tahun 2020? Sebab itu dah 16 tahun yang lalu kan. Okey, saya akan kongsi apa beza dulu dan sekarang. Itu satu. Kedua, saya nak cerita sekarang ni punya Swaterbit. Apa sebenarnya peluang, potensi, tapi pada masa yang sama juga cabaran untuk penulis Swaterbit zaman sekarang berbanding dulu. Okey. Dan yang ketiga, apa yang kita boleh buat for the future. Apa lagi potensi yang kita boleh dapat untuk Swaterbit. Okey, first, so ada 3 benda. InsyaAllah saya cuba dalam masa 30 minit ke 40 minit. Okey. Mula-mula sekali saya cerita mengenai pengalaman saya memulakan menulis dan menerbit buku sendiri pada tahun 2004. Okey. So saya tunjuk dulu buku-buku saya lah. Saya alhamdulillah sehingga tahun ini saya ada 10 buku yang ada ISBN. Daripada jumlah tu ada daripada jumlah tu sekejap saya kira. Saya pun lupa. Yang saya Swaterbit daripada jumlah 10 tu ialah 5 yang saya Swaterbit sendiri. Maknanya 5 saya Swaterbit, 3 saya tunjuklah satu-satu. Senang. Okey. Mula-mula sekali seperti yang siapa pernah ikuti FB Live saya sebelum ni, tahun 2004 saya mula Swaterbit. Swaterbit ialah self-publish. Self-publish buku sendiri. Ini yang pertama tahun 2004. So ada setengah yang daripada yang menonton tu dah dapat buku Bujang Okey. Ini yang pertama diterbitkan pada tahun 2004. Tajuk dia Bujang Okey, Peluang Menjadi Yang Terbaik dan Mendapat Yang Terbaik. Jadi kita tengok copyright page. Ada 2 kali cetakan. Cetakan pertama tahun 2004. Ada kat sini. 2004. Cetakan kedua tahun 2007. Ini saya punya Swaterbit yang pertama lah. Okey, ini. Okey. Kemudian yang kedua tahun 2005 pun saya Swaterbit. Bujang Okey, Sure Kaya. Buku ni diterbitkan pertama kali pada tahun 2005 Swaterbit. Kemudian alhamdulillah buku ni dapat dana penulis. Jadi dah dicetak 3 kali. Ni rezeki dapat dana penulis lah masa tu. Jadi tahun 2005, 2006 dan 2007 cetakan. Inilah. Kemudian ini yang terakhir lah sebab untuk siri Bujang Okey ini dicetakkan tahun 2006 pertama kali. Jadi cetakan pertama je tahun 2006. Ni Rahsia Bujang Okey, Senang Dapat Kerja. Jadi seperti yang dalam FB yang lepas saya ada maklumkan bahawa selepas tahun 2006 bermula tahun 2007 saya memang fokus 100% kepada majalah. Saya handle majalah dan juga saya kendalikan syarikat pembibitan. So itulah saya stop 2006 yang terakhir ni lah saya stop. Kemudian saya sambung semula pada tahun ini saya kecil. Kemudian saya sambung pada tahun 2015. Masa tu saya nak tahu apa industri buku. Maknanya daripada tahun 2006 saya stop. Lepas tu terus saya macam seolah-olah saya tinggalkan industri buku lah. Sebab saya concentrate terus pada majalah. Lepas tu tahun 2015, maknanya selepas hampir 10 tahun jugalah masa tu saya masuk semula dalam industri buku, just nak tengok apa yang ada dalam industri buku. Masa tu juga saya terfikir nak mula menulis fiction.
Ya, sebelum ni saya ini dipanggil non-fiction, ya, non-fiction. Maknanya kebanyakannya memang semua fakta lah dalam tu. Jadi ini ialah antologi saya yang pertama. Okay, dalam ni, bila kita kata antologi, maksudnya kumpulan. Dalam ni ada ramai penulis. Ya. Untuk ini, antologi ni, saya tak tahu apa istilah yang digunakan. Tapi bagi saya, bila kita kata penerbit ialah orang yang mengeluarkan modal. Jadi kalau terbit, self-publish. Jadi penulis yang mengeluarkan modal dia sendiri, automatik dipanggil penerbit. Itu macam senang saya cerita apa itu penerbit kepada yang tak pernah, yang kawan-kawan yang bukan dalam industri buku. Paling senang, siapa keluar modal, dia penerbit. Jadi dalam antologi, ini kira macam gambar-gamai keluarkan modal. Jadi ini permulaan terbit kepada ramai orang, ramai penulis yang nak belajar menulis, belajar menjual buku. Mereka ramai yang terlibat dengan antologi. Jadi antologi ialah latihan untuk menjadi terbit. Dia macam orang panggil tong-tong duit lah. Kerjasama. Dia kerjasama dalam berbagai bentuk lah. Dari segi grafik, dari segi apa lagi, even suntingan pun. Dalam kes ni suntingan suntingan pun bersama-sama. Okay? So ini antologi pertama yang saya terlibat. Ini kami tong-tong duit. Kemudian ini tahun 2015. Saya masuk, saya belajar first ini lah. Okay? Kemudian tahun 2017 saya terlibat dengan antologi juga, antologi bahasa Inggeris di bawah Matahari. Ini imprint di bawah Fiksi. Jadi ini saya nak tahu macam mana syarikat besar buat antologi. Jadi ini dia bayar lamsam. Yang tadi ni saya tong-tong kan dengan kawan-kawan, dengan penulis lain. So ini ialah terbit. Automatik Kalau tong-tong, siapa keluar modal? Saya keluar modal kan? Automatik terbit. Okay, siapa yang keluar modal? Yang ini, antologi ni, penerbit bagi token. Honorarium, dia lamsam je, sekali je dia bayar. Okay, ni pun antologi. Ini proses saya nak memahami industri buku. Bila saya masuk, apa yang sebenarnya berlaku. Sebab zaman saya dulu, tahun 2004, antologi ada tapi tak semeriah sekarang. Sekarang sangat meriah dengan antologi. Kemudian, ini ialah saya buku fiction awal remaja saya yang pertama. Ini saya terbit. Siapa keluar modal ialah penerbit. So saya terbit, penulis yang keluar modal untuk terbitkan buku ni. So ini tahun 2017 saya terbitkan. Kemudian saya terbitkan juga akhir bulan tu saya terbitkan buku bergambar kanak-kanak yang dilancarkan dekat Nami Island. Ini tahun 2017, November 2017. Ini saya buat print sikit je. Saya print kalau ni 50 naskah je saya rasa. Ni saya terbit. Ada ISBN. Kemudian saya terlibat dengan satu lagi antologi. Ini ialah saya menggunakan penerbit dua penulis. Jadi saya menulis dalam ni dan saya menerima royalty. Sebab bagi kawan-kawan yang bukan dalam industri buku, mungkin tertanya lah, apa beza terbit, apa beza penerbit kan? Yang ini saya tak keluar modal. Orang lain, syarikat penerbitan, dua penulis yang keluarkan modal. Jadi saya menerima royalty lah. Jadi ini daripada dua penulis. Kemudian alhamdulillah tahun ini saya ada dua buku tahun 2020. So 2020 berganda, saya pun ada dua buku berganda. Ini dengan penerbit. So ini Naif dengan buku dengan penerbit dua penulis. Ini Rakyat Sedarang Lawan Gawat dengan Kasih Terbit. So saya ada dua. Okay. So sekarang ni saya nak cerita macam mana proses zaman saya start dulu buat sebuah terbit tahun 2004, 2005 dan 2006. Saya nak cerita saya rasa masa saya mula-mula masuk dulu macam mana saya dulu terus direct dengan MPH tau. Ni saya nak cerita. Masa saya dulu, saya straight dengan MPH. Dapat masa tu. Saya terus direct. Saya sebagai individu pergi jumpa telefon MPH, dia nak tak letak kat outlet masa tu So dia kata boleh, diorang nak tengok buku tu dulu. Bujang Okey yang pertama Bujang Okey yang pertama, Bujang Okey. Saya letak somewhere dulu. Okey, buku ni yang first ni. So masa saya terbitkan ni Januari 2004. So masa Disember tu saya dah start call. 2003 saya dah start call MPH, berminat tak buku.
Saya ada terbitkan buku mengenai single. Setakat ni masa tu tak ada lagi tahu buku mengenai orang bujang. Saya yang pertama dalam bahasa Melayu. Jadi MPH kata okey. Jadi saya pun hantar, dia nak tengok dulu. Saya tunjukkan, dia kata okey. Jadi masa tu dia first ambil, kalau tak salah saya, sebab benda dah lama, dah 16 tahun kan, dia ambil 200 dulu masa tu. Dia nak test market kan. 200 dia ambil, kemudian dia tambah order. Dia tambah lagi 200. So total 400 lah masa tu yang first time. Jadi saya direct dengan MPH. Jadi MPH masa tu dia minta 60%. Minta 60%. Jadi memang ada buku ni. Masa ni juga MPH sangat berbaik hati lah. Dia ada club tau. Club untuk dia punya ahli MPH tau. Jadi dia selalu jemput saya untuk bagi talk. Jadi kalau macam Alam Bandar, saya ingat antara yang saya pergi Alam Bandar, Wan Utama punya MPH. Alam Bandar masa tu ada, saya tak ingat apalah, diorang ada macam sales ke apa kan. Kan kat kawasan tengah-tengah Alam Bandar tu, saya promote buku saya. Dia macam orang lalu lalang kan. So kita bercakap lah. Ini masa tu buat muka tak malu lah. Tapi masa tu sangat bagus MPH bagi peluang tu. Tahun tu sahaja, tahun 2004, kalau tak salah saya dapat 3 kali ke 4 kali peluang untuk bagi talk. Alam Bandar dapat, Wan Utama, dan juga masa kemerdekaan. Saya tak ingat tahun 2004 ataupun 2005. Saya rasa 2005. Diorang ada buat special edition bulletin tau. Bulletin MPH untuk Hari Merdeka. Dia panggil. Saya sayang tak simpan buat tu. Dia panggil, ambil gambar lah. Ada, masa tu kalau tak salah saya ada 4 orang. Melayu, Cina, India kan. Ambil gambar dengan buku, kemudian say something lah mengenai kemerdekaan. Masa tu MPH memang bermurah hati. Plus bukan tu je tau, dia kasih deposit. Saya macam masa tu macam, saya ingat masa saya keluar buku ni tahun 2005 kan, saya hantar je dalam seminggu tu dia terus suruh collect check. So saya ingat kan macam berapa ribu je, dia kasih 9. Ni saya cakap lah, memang dia kasih 9. Saya masa tu kan, saya pegang bawa check. Dulu dia tak ada macam zaman sekarang senang transfer. Dulu memang ambil check, collect check kan. Saya memang 2-3 kali tengok amount tu. Saya kata banyak, macam banyak je kan. So masa tu memang bila saya kata SWA terbit kan, peluang tu ada. Peluang tu ada zaman tu macam mudah sangat. Setakat yang saya lah, pengalaman saya kan. Lepas tu tahun 2000 ni a bit slow. Sebab saya notice untuk siswazah ni dia kena masuk universiti, dia tak boleh simply masuk kedai buku. Jadi ni tak berapa jalan sangat lah. So yang dua ni, ini dapat dana penulis, yang ini memang masuk pesta buku semualah. Jadi okey, masa zaman tu juga syarikat keluarga ada syarikat penerbitan. Kami kan buat majalah kan. Jadi bila saya kata SWA terbit, duit saya memang duit sendiri tau. Ini masa ni berapa ribu saya simpan. Gaji saya tak banyak, so saya kumpul RM100 RM100 tiap-tiap bulan. Sikit-sikit saya bayar duit cetak. Kalau tak salah saya masa zaman tu harga cetak RM7,000. Saya print 1000 naskah. Jadi saya print 1000 naskah. Saya tak ingat lah exact amount, tapi kalau tak salah saya RM7,000. Saya rezeki saya sebab proofreader, grafik semua in-house. Jadi dari segi kos saya hanya perlu bayar kos cetak sahaja. So yang lain dari segi editing, grafik tu semua memang ada in-house masa tu. Jadi untuk buku ni kan, walaupun saya SWA terbit, masa tu saya beranggapan saya nak guna nama family punya syarikat tau. Jadi saya letak kat sini Pustaka Wira punya logo. Even kat sini pun saya apply bawah Pustaka Wira. Pustaka Wira Sdn Bhd. Ya. Masa ni saya apply bawah Pustaka Wira Sdn Bhd. Sebab masa ni saya beranggapan saya nobody. Jadi saya kata okey, tak apalah, saya apply everything bawah syarikat keluarga lah. Tapi dari segi modal semua saya.
untuk cetak lah. Jadi dalam erti kata modal siapa yang keluarkan, saya keluarkan. 7,000 satu. Memang kumpul sikit-sikit lah. Tapi Alhamdulillah, lepas lah pulang balik modal. Walaupun masih ada dalam stok, saya masih simpan. Alhamdulillah. Ini 16 tahun. Dan kualiti dia, saya memang kagum lah. Simili paper sampai sekarang dia tak ada kuning, tak ada apa. Jadi siapa yang dah terima buku Bujang Okey, memang kualiti paper nampak, tak ada kuning, tak ada apa. Okey, ni Bujang Okey. Okey, lepas tu okey dah habis kan. Lepas tu apa lagi? Kalau ada nak soalan boleh tanya. Buku kanak-kanak bila saya buat tu, okey, ini actually pengalaman pertama saya menghasilkan buku ni. Okey, buku ni saya suruh terbit selepas syarikat penerbitan keluarga dah tak ada. Maknanya saya tak ada in-house. Saya ada orang grafik lah, tapi orang grafik yang saya ada tu saya kecewa lah. Ada sikit benda saya kecewa mengenai buku ni. Dari segi grafik lah. Dari segi proof, saya upah seorang editor untuk baca. Ini saya upah. Kemudian saya beritahu lah berapa saya bayar. Untuk editor saya bayar RM500. Kautim lah, actually kautim dengan dia. Saya minta dia minta lebih sikit. So saya kata boleh tak 500? Dia kata okey. Okey. So ini saya sendiri, masa ni berapa saya ni tahun 2017. Saya tak ingat lah berapa saya keluar modal. Ini bayar duit cetak, patut gaji staff. Masa tu saya bayar gaji staff gaji staff dengan saya bayar editor lah. Ni. Kemudian layout pun saya minta ada orang buatkan lah untuk layout. Jadi ini pertama kali saya buat yang dengan syarikat saya sendiri. Jadi bila dengan syarikat saya sendiri, ada beberapa yang saya bila tengok saya tak puas hati. Bila dulu dengan syarikat keluarga, staff tu dia dah faham macam ni cara nak sunting, betul-betul ikut margin tu lah. So saya ni mata saya ikut margin kan, macam lama tak puas hati macam tu lah. So ini antara cabaran untuk suatu terbit. Bila kita kata self-publish, kita perlu berfikir, kotak fikiran kita kan memang seperti syarikat penerbitan. Maknanya kita kena fikir daripada zero lah. Manuskrip tu sesuai ke tak, dari segi jualan, masa layout. Kita yang kena decide tau. Walaupun kita upah orang yang kita upah tu sebenarnya kadang-kadang dia tak tahu pun apa yang kita nak. Jadi kita yang pengeluar modal ni kena tahu apa yang kita nak. Jadi masa saya buat ni, kesilapan saya assume orang tu, grafik tu, dia dah mahir. Sebab dia dah lama dalam bidang penerbitan. Jadi saya dah macam tinggalkan je. Okey, saya hanya baca, saya jadi editor, cari editor, saya cek grafik. So bila kita buat mock-up ni supaya jadi iktibar kepada yang suatu terbit yang lain. So ini buku pertama saya yang selepas saya buat sendiri. Maknanya selepas syarikat penerbitan keluarga tutup semua kan. Jadi antaranya ialah make sure margin kat tengah ni. Saya ni yang inilah saya sangat-sangat tak puas hati. Margin tengah dengan margin ni. Saya actually bagi contoh buku yang saya suka. Yang buku yang saya suka tu siap ada margin semua komplit. Saya kasih lah macam tu kan. So bila saya buat mock-up juga, mock-up buku kita print tengok kan, nampak okey. Sebab bila nampak okey tu, sebab bila kita xerox dekat pergi kedai printing biasa, dia xerox tu atas kertas A4. Tapi bila yang betul-betul punya, dia memang ada cara lipatan. So sebab itulah saya geram. Tapi itu saya take note. Jadi bila macam sekarang kan, saya memang particular lah in terms of margin. Jadi lepas tu saya buat buku bergambar kat kanak. Ini pun buku pertama saya buat suatu terbit untuk buku bergambar kat kanak. Saya pun takut sebenarnya sebab ini nak bawa ke Nami Island. Nami Island terkenal sebagai dia ada Hans Anderson kat situ. Lepas tu mereka ada Nami Conkers pertandingan illustrator. Jadi memang bagi saya satu standard lah bila nak suruh ni lagi pula CEO Nami Island tau nak lancarkan. Tapi saya kata saya buat je lah. Jadi masa ni siapa buat layout Sekejap.
gambar ni semua saya lukis, gambar lukis. Kemudian saya tunjuk pada Pak Yusof Gajah. Jadi Pak Yusof Gajah ada komen-komen kan. Jadi memang masa saya nak buat ni, saya hanya ada masa 2 bulan tau. Untuk lukis, untuk everything sebab saya dapat tahu tu 2 bulan. Saya buat semua dalam masa 2 bulan. Tapi saya tunjuk. Saya pergi rumah Pak Yusof Gajah 2 kali. Tunjuk kan. So dia adalah beberapa benda yang diminta ubah. Lepas tu saya dalam segi layout, komposisi, teks, ilustrasi saya puas hati. Kalau benda yang bagus, saya puas hati, saya cakap terang. So saya nampak lah dia punya ni margin ada kiri kanan kan. So part tu saya first tengok lah margin ni macam mana. Lepas tu flow cerita, teks dan gambar kan. Walaupun gambar tak cantik, bagi saya ini permulaan sebab ini proses kreatif kan. So yang penting tu lah margin saya jaga. So inilah ni. Okay. Lepas tu sekarang, saya ada lagi 20 minit. So sekarang ni, bagi saya dulu, maksud saya dulu tu 2004, 2005, 2006. Masa saya buat Bujang Okey, siri Bujang Okey, bagi saya peluang kat situ banyak tau. MPH beri peluang platform untuk promote. Dia panggil kita untuk bagi talk kepada ahli MPH. Kemudian apa lagi dapat apa lagi yang saya dapat masa tu, access account macam sekarang. Masa saya nak buat buku ni so saya ingatkan ni 2017 tau. Saya ingatkan proses dia sama macam dulu tau. Saya call je MPH distributor kan, saya tanya, saya ada keluar buku baru, berminat tak nak ni letak. So dia kata, sekarang tak boleh. Siapa yang ada satu account, dia dah tak nak terima. So dia suruh saya pergi cari pengedar. So bila cari pengedar, dia dia sebut nama pengedar tu. Jadi itulah pengedar yang saya pergi jumpa. Tapi rupanya saya baru tahulah pengedar tu tak aktif sangatlah. Jadi tak apa. Maknanya saya belajar. Jadi sebagai sesuatu terbit, self publish, kita dari segi itu pun di mana nak letak buku, siapa pengedar yang kita nak dapat, semua tu kita kena tahu. Jadi buku ni tahun 2017 saya belajar banyak lah. Daripada kesilapan. Saya belajar. Jadi lepas tu pada tahun 2017 juga, itu satulah, MPH dah tak nak terima kalau saya pergi direct. Dia suruh saya pergi melalui pengedar. Itu satu. Kedua, saya ingatkan juga kalau saya masuk kedai, maknanya buku saya ada di kedai, orang akan jemput saya bagi talk. Sebab itu yang berlaku tahun 2004, 2005, 2006. Oh no, sekarang tak berlaku macam tu lagi dah. Rupanya zaman sekarang, ini cabaran zaman sekarang. Sekarang ni sebab ramai yang terbit buku. Ramai penerbit kecil, ramai swaterbit. Bila swaterbit selalunya dia penulis lah. Penulis sendiri yang jadi penerbit. Penerbit kecil maksudnya dia ada beberapa judul buku yang diterbitkan. Jadi sekarang ramai dalam industri buku ni. Penerbit besar apatah lagi kan. Lepas tu penerbit kecil ramai. Swaterbit pun ramai. Jadi apabila ramai, dia punya persaingan untuk untuk ke depan tu, kita sebagai penulis swaterbit, kita kena usaha untuk promote diri. Kena usaha promote diri melalui media sosial semualah. Jadi itu yang saya tak ada. Sebab saya masa tu memang saya ingat serius. Ini naif saya lah. Saya ingatkan, hantar kedai buku kan, ada nanti orang akan panggil saya ke. Tak ada. So buku ni memang tak promote. Cakap terang. Ini pengakuan lah. Buku ni saya hanya promote sekejap je dekat Facebook lah. Promote macam saya beritahu saya ada buku. Saya buat merchandise. Siapa yang pernah beli buku ni yang awal, the first 100 orang pertama, pembeli pertama akan dapat bookmark daripada ada saya buat batang, ada perfume saya bagi. Jadi siapa yang first batch 100 tu ada terima beberapa hadiah. Jadi basically memang saya usaha sendiri untuk ni dapat dalam 100-200 je yang saya jual sendiri. So lepas tu saya call pengedar tu. Saya tanya berapa yang terjual.
dalam 200 je terjual. Saya print 1000 modal duit sendiri tau. So part ni saya belajar banyak lah. Saya belajar banyak mengenai suaterbit yang zaman sekarang. So zaman sekarang you kena buat sendiri. Dah tak boleh bergantung kepada pengedar. Pengedar pun actually bergantung pada kita untuk buat everything, untuk promote diri, untuk promote buku. So itulah, ini memang saya punya kesedaran saya punya paradigm shift masa ni lah, masa buat buku ni. Jadi bila saya dah belajar ni, apa yang berlaku sekarang, sekarang maknanya itu tahun 2017 kan, tahun 2020 ni apa yang saya buat, saya ada beberapa buku suaterbit yang tak ada ISBN. Sebab sebab bila saya melihat keadaan industri kan, jadi saya fikir macam ni tau cara saya promote. Saya promote dalam kalangan circle saya, circle yang kenal saya, itu satu. Kemudian yang besar lagi, circle dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan kanak-kanak. Jadi buku yang saya jual sekarang ni memang saya tak apply lagi ISBN. Dia tak ada ni pun penalize kalau tak ada ISBN. Kalau ada ISBN, wajib hantar 5 naskah. Ingatan kepada semua yang apply ISBN, kena hantar 5 naskah kepada Pustakaan Negara Malaysia. Jadi tahun ini, dan ini juga saya melihat potensi suaterbit untuk tahun akan datang. Apa yang saya buat tahun ini ialah saya memperkenalkan satu program yang dinamakan Suaterbit Kids Book. Di mana saya berkongsi ilmu dengan sesiapa yang berminat nak hasilkan buku kanak-kanak. Jadi sebab mula-mula saya test dulu tau. Saya test dan saya start jual. Jadi antara yang saya buat ialah ni. Yang tadi yang kimchi pun saya dah buat saiz kecil. Ni saiz kecil 6x6. Ini yang asal tu ialah 24 muka surat. Yang ni 20 je, 20 muka surat. Yang ini tak ada ISBN. ISBN setiap kali kita tukar format. Kalau ini hardcover, yang tadi tu soft cover. Setiap kali kita tukar format, tukar saiz, kena apply ISBN baru. Jadi ini tak ada ISBN. Tapi ini masih sah sah laku di pasaran. Jadi kadang-kadang orang takut tak ada ISBN tak boleh jual. Boleh kan, boleh. So ni kimchi 20 muka surat, tapi saya dah olah lah. Maknanya saya dah ada beberapa benda yang saya kurangkan tanpa mengurangkan ceritanya. Ni kimchi. Kemudian terima kasih kepada semua yang telah membeli set jenin. Jadi set jenin ni ialah usaha saya untuk mengangkat cerita rakyat. So mula-mula saya buat cerita Badang dengan Luncai. Ini pun hardcover. Hardcover. Ini ialah spin-off. Ini satu saya belajar sebagai suaterbit. Bila kita cakap kita suaterbit, kita juga ialah businesswoman lah. Cara kita berfikir ialah kita memang dalam kepala ni kita berfikir cara orang buat bisnes lah. So macam mana kita nak jual combo, macam mana kita nak jual dengan kos yang murah, dapat profit margin tinggi. Semua tu kita kena fikir. Jadi masa saya buat ni, sebenarnya ini buku 2 ni ialah spin-off cerita daripada sini. Dalam cerita Mak Jenin Soja Savan ada 2 cerita rakyat yang diceritakan, tapi hanya satu perenggan setiap satu. Bab 3 cerita mengenai Luncai dan bab 13 cerita mengenai Badang, tapi satu perenggan je. Jadi saya kembangkan yang satu perenggan tu jadi the whole cerita. Dan daripada situ juga saya melihatkan potensi paper engineering. Jadi saya mengajar bengkel kirigami. So bengkel kirigami ialah asas kepada buku pop-up. Jadi saya menghasilkan, mula-mula saya ada saiz besar lah buku zin. Ini zin 8 muka. Ini 8 muka. Saya ada beberapa zin juga. Ini yang saya jual lah. Saya untuk kanak-kanak. Sebab saya nampak kan kanak-kanak sebenarnya ialah pai yang sebenarnya sangat besar. Dan sebenarnya
banyak lagi ruang yang kita boleh masuk untuk kanak-kanak, potensi buku kanak-kanak dan sebagainya. Jadi saya ada zin, dan ini ialah memang buku pop-up. Ini ialah tiny zin. Dia kalau kertas A4 1/16 tau daripada A4, memang kecil. Jadi ini memang pop-up. Saya ada 3. Setiap ni badang dengan luncai ada 3 pop-up dalam ni. So ini, sekejap, nampak? Ni kecil. Sekejap. Ni besar sikit. Okay. Dan yang ni. Okay. So memang dia berjaket. So walaupun berjaket, dia masih ada statement. Dia ada statement copyright. Kemudian badang pun ada sama, ada pop-up, ada 3 okey, dan ada copyright statement. Okey, ada copyright statement. Okay, ini berjaket memang berjaket. So kalau saya buka memang jaket jaket macam buku. Jadi saya sekarang juga ada kelas yang saya panggil Swaterbait Kids Book. Jadi bila saya dah eksperimen semua ni dan saya start jual secara combo. Ini ialah set, saya panggil set jenin. Set jenin. Ini ni dengan ni ialah set jenin. Jadi terima kasih kepada siapa yang dah beli set jenin ni. Okey, so lepas tu saya dapat idea untuk hasilkan, untuk buat satu kelas yang dinamakan Swaterbait Kids Book. Jadi saya kongsi macam mana cara saya hasilkan ni. Saya kongsi kepada sesiapa yang nak belajar hasilkan buku kanak-kanak. Jadi nanti saya tunjuk ini antara para peserta. Sebenarnya sekarang dah ada 30 orang peserta yang berjaya hasilkan buku mereka sendiri. Sekarang dah ada 55 rasanya lah. Saya pun dah lupa dah ni kan, sebab hari ni dah sampai grup 14 jadi ini antara yang saya terima lah. Jadi memang menarik, dan antara mereka dah jual sehingga 40 naskah buku. Saya pun tak terjual 40 naskah 40 naskah buku 40 naskah. Ada yang dah buat sehingga 5 judul. Amazing kan? Jadi saya mengajar sekarang sebab ini ialah potensi Swaterbait. Potensi Swaterbait sebenarnya sebab dia macam ni, bila orang selalu kata Swaterbait, orang selalu nampak Swaterbait ni cincai. Okay? Kenapa pula kita harus chop Swaterbait cincai? Tak. Yang menjadikan cincai kita lah, siapa yang buat tu cincai kan. Jadi untuk para peserta Swaterbait Kids Book, saya mengajar buat storyboard. Storyboard ialah untuk memastikan komposisi tu kita boleh visualize siap. Visualize Dan saya mengajar apps. Walaupun ada beberapa kekangan pada apps yang kami gunakan, saya akan beri cadangan macam mana kita boleh buat supaya kita masih ada anatomi asal buku. Jadi itu dalam kelas saya maklumkan lah. Jadi saya nampak isu kualiti ialah mengenai proses kreatif, dan kualiti ialah bertingkat sentiasa. Maknanya kalau dia boleh buat buku, satu buku, saya selalu kata buku pertama ialah mock-up. Kita perlu, jadi Swaterbait, kita memang kena keluarkan sikit modal. Keluarkan sikit modal, kita tengok dan kita lihat apa kesilapan dan kita perbaiki. Jadi sebagai Swaterbait zaman sekarang dan akan datang, peluang sangat besar sebenarnya. Sebab zaman sekarang dah ada POD, print on demand. Serius cakap. Bila kita ada print on demand, menyebabkan kita boleh cetak sikit. Dulu saya tak boleh, saya memang keluar 1,000 je. So sekarang boleh. Sekarang kita boleh print sikit. Bayangkan buku ni saya tak naklah cerita harga tapi boleh tanya peserta saya yang lain. Memang murah macam tak sangka sangat murah. Ini ialah teknologi Swaterbait. Zaman sekarang kita beruntung kerana ada teknologi, dan kerana teknologi lah ada banyak apps percuma. Macam dulu kan, kekangan kepada Swaterbait ialah modal. Kita selalu fikir nak terbit sendiri buku mahal kan. Dah lah kita nak cetak mahal, nak kena upah illustrator, nak kena upah
macam-macam lah, kena upah editor semua kan. Tapi zaman sekarang servis untuk menyunting, servis untuk grafik dah orang panggil apa, dah berbaloi lah. Kira macam tak lah dulu mahal sangat-sangat kan, sekarang berbaloi. So saya memang meraihkan lebih ramai penulis surat terbit. Cuma bila kita jadi surat terbit, kita juga bertanggungjawab ke atas buku yang kita terbitkan. Kita terbitkan buku ni sebab kita nak bagi ilmu kat orang. Bila orang kata syok sendiri kan buat surat terbit, so itu sebenarnya kena tepuk dada. Tepuk dada, tanya, adakah aku syok sendiri? Macam saya buat, saya tak syok sendiri, serius saya buat. Kalau orang tengok macam mana, ada boleh tengok kat YouTube cara saya buat zin saya, tiny zin. Itu duduk satu ni 7 minit tau nak buat. So bayangkan kalau saya nak buat 2, hampir 15 minit. Ini satu je. Kalau orang order 5, saya kena berapa lama duduk kan. Jadi memang bila kita sebut surat terbit, kita tak buat kerja cincai. Dan saya harap juga kawan-kawan di luar sana yang menghasilkan buku secara surat terbit, maknanya self publish, buat semua sendiri, pastikan itu, pastikan kualiti kita jaga. Ada soalan lagi tak? Saya ada lagi 10 minit. Saya ada meeting pukul 10.30 nanti. So kalau ada soalan boleh tanya. Jadi saya percaya potensi surat terbit untuk masa depan sangat besar, berdasarkan melihat kepada teknologi yang sedia ada membolehkan kita terbit buku dengan lebih mudah dan murah. Jadi lepas tu bila kita kata surat terbit, sebenarnya ini latihan penulis untuk membina syarikat penerbitan, tapi penerbit kecil lah. Sebab dia kan satu proses kan. Jadi kita tak boleh macam terus nak terbitkan buku orang lain kalau kita tak ada pengalaman terbit buku sendiri. Jadi surat terbit ialah proses untuk menjadi penerbit kecil sebenarnya kan. Jadi bila kita dah try kan macam ni kan, sanggup tak kita nak buka syarikat penerbitan? So persoalan tu terjawab selepas kita melalui proses ni lah. So macam saya kan, saya buat buku kanak-kanak kan, cuba sanggup tak saya promote macam ni tiap-tiap malam saya FB live kan. Ini antara usaha lah. Ini antara usaha untuk soft promo, dia panggil soft promo, soft sale. So ini memang kita terpaksa buat sebab semakin ramai surat terbit dan penerbit kecil. Jadi kita memang kena buat. So dia bukanlah macam macam rasa terpaksa, sebab memang kita pilih untuk jadi surat terbit kan. Jadi bila kita pilih surat terbit, dia ada beberapa perkara yang kita harus juga lakukan lah So ada soalan lagi tak? Apa lagi so saya buat buku. Kemudian satu juga mengenai surat terbit, kita sebenarnya yang menarik lah mengenai surat terbit. Saya suka guna perkataan menarik kan, sebab saya pun tertarik kepada kawan-kawan yang surat terbit. Sebab surat terbit ni dia ada satu macam, kita boleh kenal siapa surat terbit, dan kita sebenarnya berkongsi info mengenai macam kita kata siapa printer yang bagus. So orang ni akan bagi cadangan, ini kenal tak siapa editor. So kita dalam surat terbit punya community sebenarnya saling berkongsi maklumat. Lepas tu kawan-kawan juga yang surat terbit ni pun akan beritahu edam macam mana, ataupun diorang kata jangan hantar kat pengedar. So kita memang saling kongsi. So saya nampak sebenarnya persaingan sihat surat terbit ni. Sebab kita sama-sama tolong sebenarnya, dan kita sama-sama memeriahkan industri buku. Jadi apa lagi nak tanya? Kalau ada soalan boleh tanya. Kemudian bagi non-writer, ini mereka ni non-writer yang nak menulis, saya cadangkan untuk permulaan, kepada non-writer yang berminat untuk menulis. Bila manuskrip ada, tunjuk dulu pada penerbit. Mana-mana penerbit, tunjuk dulu.
kalau boleh buku pertama tu diterbitkan oleh orang lain supaya kita faham proses dia. Tapi katalah tak ada rezeki untuk diterbitkan oleh penerbit, jadi saya cadangkan kita buat tu, kita kena ambil tahu cakna proses-proses penerbitan. Proses penerbitan tu bukan macam pergi kedai printing main photostat je, tak. Dia ada proses dia, kena buat grafik, lepas tu kena ambil kalau nak ambil ISBN, boleh, senang je nak ambil ISBN dekat website Pusat Negara Malaysia, download je borang. Penerbit baru ada 3 borang, penerbit sedia ada isi 2 borang je, satu untuk ISBN, satu untuk PDP. Jadi proses dia mudah sekarang. Tapi ambil tahu bagi non-writer yang nak jadi penulis surat terbit, ambil tahu proses penerbitan tu. Sebab kena faham bila jadi surat terbit, maknanya modal siapa keluarkan? Kita keluarkan. Jadi bila kita keluar modal, kita nak duit yang kita keluarkan tu ada ROI, return of investment. Kalau katakan tu tak dapat investment dari segi pulangan modal, saya selalu masa saya buat bujak okey pun, saya dalam kepala saya fikir aku pulang modal je. Yang 7,000 yang saya spend tu dapat balik, alhamdulillah dapat. Lepas tu yang kedua, sentiasa ingat bahawa kita berkongsi sesuatu. Itu sebab kita surat terbit. Orang tak nak terbitkan buku kita terbitkan sendiri. Sebab apa? Sebab kita nak kongsi sesuatu. Macam saya buat bujang okey sebab tak ada buku untuk orang bujang dalam bahasa Melayu. Itu sebab saya buat. Jadi kenapa saya buat Mak Jenin Soja Savan? Saya geram. Saya geram sebab orang selalu ingat Mak Jenin ni barangan-barangan. So, Steve Jobs pun barangan-barangan. Elon Musk, dia nak pergi ke Marikh kan. So the father of Jenin memang orang yang ni, tapi dia buat. So saya tukar konotasi. Ini saya dah cerita dah rasanya dalam FB Live yang sebelumnya kan. So itu je saya buat. Saya ada benda yang saya macam geram, saya nak tulis, saya nak olah. Jadi that's why bila orang kata Mimi shock sendiri buat Mak Jenin, hello, saya bukan buat satu selama 3 tahun 3 tahun saya usaha. Ini ada ni ni saya ada juga kad permainan tau, kad permainan Imajenin, kad permainan peribahasa. Saya ada bengkel yang generator, saya ada bengkel kirigami. Semua tu bermula daripada buku novel Mak Jenin Soja Savan. Jadi bila orang nak kata kita shock sendiri, kita tunjuklah ini yang kita capai sebagai surat terbit. So kita keluar modal, kita bukan keluar modal sia-sia. Kita keluar modal memang kita nak dapatkan hasil dan juga beri manfaat kepada orang ramai. Okey, jadi saya ada lagi 5 minit je sebelum nak bersedia untuk meeting. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton saya. Dah tadi janji sekejap je, ni dah nak hampir lebih daripada 40 minit. Terima kasih semua yang telah menonton. Jadi jika ada sebarang komen ataupun pendapat, boleh letak dekat bahagian komen. Lepas tu kalau ada cadangan, esok saya esok hari Jumaat sebab saya ada kelas surat terbit tu lah. Nanti saya tengok, kalau sempat esok kita jumpa lagi. Jadi kalau ada cadangan topik beritahu je, saya boleh fikirkan nak sembang apa dan pengakuan benar apa lagi yang saya akan kongsikan. Boleh letak je. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua penonton. Jadi insyaAllah kalau berkesempatan esok kita jumpa. Jadi assalamualaikum kepada semua.